Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5. Okey, pagi ini kita berjumpa lagi dalam PDPR Sains tahun 5 bersama Cikgu Suhaida. Okey, tajuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk elektrik, iaitu jenis lita elektrik. Okey, jenis lita elektrik. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks dan dengar penerangan saya tentang tajuk jenis lita elektrik. Okay, sekiranya murid-murid tidak faham selepas ini, murid-murid boleh WhatsApp peribadi dengan saya lah. Okay, ataupun WhatsApp di dalam Telegram. Okey, jenis lita. Okey, jenis lita terbahagi kepada dua. Okey, jenis lita terbahagi kepada dua. Okey, iaitu lita bersiri dan lita selari. Okey, jadi saya ulang balik, jenis lita terbahagi kepada dua, iaitu lita bersiri dan lita selari. Okey, mentol dan komponen elektrik boleh disambungkan dalam lita elektrik dengan dua jenis susunan, iaitu bersiri atau selari. Okey, ini adalah jenis lita. Okey, maknanya dalam sesuatu komponen elektrik, beberapa komponen elektrik, mentol, wire, suis, sel kering, okey, boleh disambungkan, okey, menjadi dua jenis lita, iaitu lita bersiri ataupun lita selari. Okey, di sini kita lihat lita bersiri, setiap mentol disusun dalam bentuk satu rantai. Maknanya satu rantai macam mana? Okey, satu rantai. Okey, maknanya rantai ni maksudnya wayarnya digunakan dalam satu rantai. Okey, ni rantai. Satu sahaja. Okey. Okey. Jadi kat sini disambungkan dalam satu rantai itu, disambungkan sel kering, okey, disambungkan suis dan disambungkan mentol. Okey. Okey, berdasarkan susunan lita yang telah kamu pelajari, berapakah laluan arus elektrik yang mengalir dalam lita bersiri dan lita selari? Okey. Yang tadi saya terangkan lita bersiri. Okey, ini masih lita bersiri lagi. Okey, lita bersiri yang tadi saya cakap, lita bersiri adalah dalam satu rantai. Okey. Lita bersiri juga dia mempunyai satu laluan. Okey, satu laluan arus elektrik. Okey, ini satu laluan arus elektrik. Mana kita nak tahu satu laluan dia? Okey, ni satu laluan dia. Okey, dia lalu dalam satu jalan sahaja. Okey. Okey, dia akan bersambung dengan mentol, dia akan bersambung dengan sel kering, dia akan bersambung dengan suis. Okey, dia mempunyai satu laluan arus elektrik. Maknanya arus elektrik ni akan lalu daripada sel kering. Okey, dia lalu daripada sel kering, terus pergi ke suis dan mentol, kemudian dipatah balik kepada sel kering. Okey, sel kering yang sama. Okey, jadi itu adalah satu laluan arus elektrik. Dia tidak mempunyai banyak laluan. Okey, jadi lita bersiri ni dia mempunyai satu laluan dan dia juga mempunyai satu rantaian sahaja. Okey, mempunyai satu rantai sahaja. Yang ini saya cakap. Okey, dalam bentuk satu rantai sahaja dan dalam satu laluan arus elektrik. Okey. Okey. Kita tengok kedua, perhatikan lita bersiri dan lita selari di bawah. Apakah perbezaan antara susunan mentol secara bersiri dengan susunan mentol secara selari dalam lita elektrik yang lengkap? Okey. Jadi lita selari. Okey, dalam lita selari tadi saya cerita pasal lita bersiri. Okey. Dalam lita selari, mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Maknanya selarinya, okey, yang selarinya adalah, okey, dia selari dengan sel kering. Okey, laluan dia banyak. Okey, dia banyak cabang. Okey, dia mempunyai
cabang selari antara satu sama lain. Maknanya ada banyak cabang. Mana cabang dia? Okey, sini, sini, sini. Okey, ini adalah cabang elektrik. Okey. Ni cabang elektrik yang pertama. Okey, yang ini cabang elektrik yang kedua. Dia boleh juga jadi cabang ketiga. Okey. Jadi dia mempunyai cabang elektrik yang lebih daripada satu. Okey, jadi cabang elektrik ini inilah. Okey, ini satu cabang. Okey, ini satu cabang. Okey, yang bawah ni satu cabang. Okey, jadi dia cabang elektrik itu dalam bentuk selari. Selari maknanya inilah selari lah. Berhadapan. Selari je sama. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Litar selari juga mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Okey, satu laluan arus elektrik mengalir. Maknanya dia mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Yang tadi litar bersiri dia mempunyai satu laluan saja. Litar selari ni dia mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik. Okey, lebih laluan arus elektriknya lebih daripada satu. Okey, maknanya kat sini ada dua laluan arus elektrik. Mana kita nak tahu laluannya? Okey, ni laluan yang pertama. Okey. Dia akan bersambung dengan mentor, dia akan bersambung dengan bateri. Okey, ni yang pertama. Okey. Yang kedua yang ini. Okey. Ada satu lagi laluan. Okey, laluan dia. Jadi di sini kita nampak ada dua laluan. Yang tadi saya terangkan dia mempunyai lebih daripada satu cabang elektrik. Okey, kemudian dia mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik. Okey, berbeza dengan litar bersiri. Jadi saya nak murid-murid bezakan mana satu litar bersiri, mana satu litar selari. Ini murid-murid kena faham fakta sains yang murid kena tahu. Dan dalam kalau ujian ke apa benda, dia akan tanya apa itu litar selari, apa itu litar bersiri. Jadi murid-murid kena terangkan. Kalau litar bersiri, seperti saya terangkan, dia mempunyai satu rantaian. Okey, mempunyai satu rantai sahaja. Okey, kemudian dia mempunyai satu laluan arus elektrik sahaja. Okey. Tetapi kalau litar selari, dia mempunyai lebih daripada satu cabang. Okey, lebih daripada satu cabang elektrik. Okey, maknanya dia ada 2 atau 3 cabang. Okey. Kemudian litar selari juga mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik. Jadi kalau kat rumah kita ni, kita biasa gunakan yang litar selari lah. Sebab kita banyak sangat kat rumah kita menggunakan mentol kan. Mentol, kipas. Jadi switchnya pun banyak. Bila switchnya banyak, kebanyakan bila switch yang guna banyak, dia akan gunakan litar selari. Berbeza dengan litar bersiri. Dia gunakan satu switch. Okay. Switchnya tutup, semua mati. Tetapi kalau kita guna litar selari, kita tutup satu switch, mentol yang lain boleh hidup lagi. Okey. Itu beza litar bersiri dan litar selari. Okey. Kemudian saya nak terangkan lakaran menggunakan simbol. Okey, murid-murid kena kenal pasti simbol elektrik digunakan untuk mewakili komponen. Okey, pada suatu litar elektrik. Okey, dalam satu litar elektrik ni, kalau kita nak lukis litar elektrik, kita kena menggunakan simbol. Okey, kita kena menggunakan simbol. Simbol apa? Okey, simbol. Setiap komponen elektrik mempunyai simbol. Yang murid-murid kena faham. Okey, contohnya sel kering. Ini kita panggil dia sel kering. Okey, sel kering simbolnya begini. Kalau satu sel kering, dia ada satu pendek, satu panjang kan. Okey, kalau dua sel kering, dia ada sepasang. Panjang ada 2, pendek ada 2. Seterusnya kalau ada 3, maknanya ada 3 simbol kat situ.
Sel kering. Ini untuk satu simbol, untuk satu sel kering. Ini untuk dua sel, untuk dua sel kering. Okey, kalau 3 dia ada 3. 3 maknanya 3 yang panjang, 3 yang pendek. Murid-murid kena kalau nak lukis, kalau nak lakar litar elektrik tu, kita kena tengok berapa bilangan sel kering. Kemudian kita kena gunakan simbol ni menunjukkan sel kering itu kuantitinya berapa. Okey, kalau 1 kita gunakan yang ini, kalau 2 kita gunakan yang ini. Beza dia berbeza. Kita tak boleh gunakan 1. Kita kena tengok bilangan sel kering. Okey, Swiss. Okey, Swiss. Okey, Swiss ini adalah Swiss pisau. Okey, Swiss pisau. Okey, Swiss pisau ni dia ada simbolnya, dia ada 2. Okey, simbol dia ada 2, sama ada Swiss itu terbuka ataupun Swiss itu tertutup. Okey, kalau terbuka, Swiss tu terbuka, maknanya bila terbuka, laluan elektrik tak lalu. Dia tak akan lalu. Arus elektrik tidak akan mengalir. Itu kita panggil dia Swiss dia terbuka. Terbuka ni maknanya tenganga lah. Bila tenganga, arus elektrik tak boleh lalu. Okey, maknanya Swiss terbuka kita panggil. Yang kedua, Swiss tertutup. Bila Swiss tertutup ni dia yang inilah. Ini kita panggil Swiss tertutup. Okey, Swiss tertutup, pisaunya ke bawah. Bila pisaunya dia dah ke bawah, okey, maknanya Swiss itu arus elektriknya mengalir. Maknanya mentol akan menyala. Tetapi kalau ini mentol tidak akan menyala kerana Swissnya terbuka. Murid kena faham Swiss terbuka dan Swiss tertutup. Okey. Okey, kemudian mentol. Okey, mentol simbolnya adalah begini. Okey, mentol adalah simbolnya begini. Senang. Okey, kalau ada 2 mentol, contohlah ni satu mentol, kalau ada 2 mentol yang berdekatan, kita kena lukis 2 mentol berdekatan. Kita tak boleh lukis satu. Simbol dia. Kalau 2 mentol, 2 simbol. Okey. Begitu juga dengan Swiss. Kalau ada 2 Swiss, 2 simbol Swiss. Sama juga dengan bateri. Kalau ada 2 sama juga dengan sel kering. Kalau ada 2 sel kering, maknanya 2 simbol sel kering. Okey. Murid-murid faham Okey, lakaran menggunakan simbol lebih mudah dipahami. Okey, kenapa kita kena melakar menggunakan simbol? Kita tak melukis gambar sel kering, kita tak melukis gambar Swiss ataupun kita tak melukis gambar mentol. Okey, untuk memudahkan kita melakar, kita digalakkan menggunakan simbol. Kerana lebih mudah difahami dan dapat menunjukkan sambungan komponen elektrik yang lebih jelas. Berbanding gambar lah. Kalau kita nak lukis gambar, wayarnya kita tak nampak dengan jelas sama ada itu Swiss, itu litar selari ataupun litar berseri. Tapi kalau kita menggunakan komponen, menggunakan simbol, kita akan lebih mudah memahami dan kita lebih mudah mengetahui sama ada litar yang kita buat itu litar berseri ataupun litar selari. Jadi simbol adalah lebih mudah dipahami. Jadi sebab tu bila kita nak melukis litar, kita kena menggunakan simbol. Lebih mudah. Okey. Okey, yang ini Okey, saya nak mengajar murid-murid macam mana kita nak melakar litar elektrik dengan menggunakan simbol. Okey. Kita menggunakan simbol. Okey, saya akan tunjukkan macam mana. Okey, di sini ada satu sel kering, ada 2 mentol dan 1 Swiss. Okey, ini kita panggil dia litar apa? Litar bersiri. Okey, kita panggil dia litar bersiri kerana dia mempunyai satu rantai dan satu cabang, satu arus elektrik. Okey, satu laluan arus elektrik. Okey, jadi kita panggil dia litar bersiri. Okey, untuk kita melakar litar bersiri ini menggunakan simbol, kita kena lihat bilangan sel kering, bilangan mentol dan bilangan Swiss. Okey. Macam ini kita lukis. Saya akan tunjukkan. Nanti saya akan bagi latihan melakar litar elektrik, jenis litar elektrik menggunakan simbol. Okey, mula-mula kita lukis wayar dia dulu.
Okey, bateri sel kering ada satu. Jadi satu kenakan saya cakap kalau ada satu dia jadi satu pendek dan satu panjang. Okey, kemudian kita buat ke bawah. Ini adalah simbol wayar yang saya lukis ni. Okey. Di sini ada dua mentol. Okey, buat pangkah gini, mentol. Okey, kemudian ada satu Swiss tertutup. Okey, ini Swiss tertutup. Kalau Swiss tertutup, kita kena buat macam mana? Kita kena sorry. Sekejap Okey, kalau Swiss tertutup, dia kena tegak je, kemudian ada titik di sini. Ada titik di sini. Okey, saya buat semula lah. Okey, sebab saya mau gunakan ni kan. Okey, ni sel kering. Pendek panjang tak kisah, mana pun boleh. Okey. Okey, kemudian ke bawah. Ke bawah. Saya kena lukis besar biar faham. Okey, mentol ada dua. Simbol mentol macam mana cikgu ajar? Macam gini Okey. Kena buat betul-betul lah. Okey, kemudian Swissnya di sini. Okey, Swiss saya tak boleh nak buat titik. Jadi nanti murid buat lah. Susah nak buat. Sekejap Okey. Okey, titiknya. Okey, di sinilah. Bila Swiss tertutup, kita kena buat titik lah. Okey, saya tak boleh nak buat titik. Buat titik kat sini. Okey, macam ginilah titiknya. Macam ginilah saya ajar. Tu Swiss dia. Sekejap saya buat balik lah. Okey. Dia payah sikit. Sebab saya buat dalam ni kan. Okey. Saya buat macam gini je lah. Okey, maknanya Swiss tertutup. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang sebelah pula latihan. Okey, ini adalah simbol simbol. Satu sel kering, dua mentol, satu Swiss tertutup. Okey, yang ini adalah lita selari. Okey, macam mana kita nak buat lita selari? Okey. Okey, kita tengok jumlah sel kering dia. Seperti biasa, ada pendek, ada panjang. Okey, ke bawah. Okey, jadi kita nampak sini Swiss. Swiss tutup, kemudian mentol. Satu mentol. Okey, kita buat macam ni pula. Okey, ke bawah. Betul tak ke bawah? Okey, tarik ke bawah lagi yang ni. Kita buat Swiss. Okey, kita buat mentol. Maknanya kat sini ada dua. Okey, ada dua Swiss. Saya buat macam ginilah. Dua Swiss tertutup. Okey. Sebenarnya dia bulat tau. Bintik. Macam saya ajar tadi lah. Okey. Dia bukan macam gini. Dia titik je. Okey, saya tak boleh nak buat titiknya sebabnya pensil ni dia bukan jenis pensil yang ni kan. Okey, cikgu tengok. Cikgu terayang ini lah. Okey, jap. Cikgu padam. Okey. Okey, ni Swiss tertutup. Nampak jelas sikit. Okey. Okey, ini adalah lita selari. Okey, macam ni kalau kita nak tukarkan kepada simbol. Okey, kemudian kita try yang ini pula. Okey, kita try yang ini. Okey. Ini adalah lita
Lita apa? Selari. Okey, lita selari. Okey, jadi kat sini ada 3 mentol, ada 1 sel kering dan 1 Swiss pisau. Okey. Swiss tertutup. Okey, ada Swiss tertutup. Okey, jadi kat sini kita buat mentol. Okey, mentol lagi. Ni panjang sikit. Okey, mentol lagi. Okey, bawah ni dia ada Swiss pisau. Okey, Swiss pisau. Kemudian bateri. Okey, dia macam inilah. Okey. Sekejap Okey. Macam ni. Okey, jadi 3 mentol, 1 Swiss tertutup, 1 lagi sel kering. Okey, simbol. Okey, ini adalah simbol. Okey, jadi nanti saya akan bagi latihan, murid-murid kena tukarkan gambar rajah kepada bentuk simbol. Okey, ini adalah lita. Lita apa? Lita bersiri. Okey, lita bersiri dia mempunyai 1 rantai dan 1 laluan arus elektrik. Okey, macam mana nak lukis? Okey, nak lukis dia. Okey, macam biasa. Okey, mentol ada 2. Sebenarnya senang saja sebenarnya nak lukis dalam bentuk simbol. Okey, tarik bawah. Dia bentuk kotak je. Kita tak payah nak buat bentuk wayar kan. Okey, bateri 1. Okey, bateri. Kemudian ada Swiss pisau di sini. Swiss pisau tertutup. Swiss tertutup lah. Okey, jadi. Okey, ini adalah simbol lita besi. Okey, satu lagi. Okey, ini adalah lita selari. Okey, lita selari. Okey, ada 2 mentol. 2 mentol. Pastikan wayar ni jangan terputus dia kena sambung betul-betul. Macam saya lukis ni saya macam tak confident sebab dia punya wayar dia ni saya punya pen ni dia tak tak macam pensel biasa kan. Kalau buat kat kertas senang. Okey, 1 Swiss tertutup, 1 bateri. Okey. Swissnya jangan lupa buat bulat-bulat ni Okey. Jadilah lita. Lita apa ni? Selari. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, ini adalah latihan nanti murid kena buat. Okey, mentol ada berapa? 3. Okey, mentol ada 3 dalam lita bersiri. Okey. Kemudian ada Swiss tertutup. Ada bateri 1. Sel kering 1. Kemudian Swiss tutup ni jangan lupa buat macam ni Okey. Jadilah. Kalau sel kering ni ada 2, awak kena buat 2 lah simbol bateri, simbol sel kering di sini. Okey, saya asyik tersasul nak cakap bateri. Sebenarnya ni bukan bateri tau. Ini sel kering. Murid kena biasakan. Saya pun selalu tersasul. Okey. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Saya nak murid kenal pasti mana lita bersiri dan di mana lita selari. Okey, simbol-simbol, komponen dalam elektrik murid pun kena kenal lah. Ni sel kering. Saya ulang balik. Okey, ni Swiss terbuka, ni Swiss tertutup. Ingat, Swiss terbuka, elektrik tu tak akan menyala sebab dia terputus. Okey, kalau Swiss tertutup ni elektrik lalulah, arus elektrik melaluinya lah. Maknanya mentol akan nyala. Tapi kalau terbuka ni mentol tidak akan menyala. Okey, ini adalah simbol mentol. Okey. Kenal pastilah perbezaan lita selari dan lita bersiri. Lita bersiri ingat dalam bentuk satu rantai saja.
Okey, kemudian dia dalam satu arus elektrik sahaja. Okey. Kalau litar selari, dia mempunyai lebih daripada satu cabang litar yang selari. Satu cabang. Cabang yang pertama dan cabang yang kedua. Kadang dia boleh jadi 3 lah. Macam saya tadi buat lah. Okey. Kemudian dia mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik. Laluan tu macam mana? Laluan ni yang saya buat anak panah ni lah. Okey, ni satu laluan. Okey, ni bawah ni pun ada satu laluan lagi. Maknanya dia lebih daripada satu laluan. Okey. Maknanya di akhir pembelajaran ini murid dapat mengenal pasti apa itu litar bersiri dan apa itu litar selari. Okey, kemudian murid dapat mengenal pasti ataupun mengetahui komponen elektrik dan simbol setiap komponen dalam litar elektrik. Okey, kemudian murid dapat melukis ataupun melakar litar bersiri dan litar selari dalam bentuk simbol. Jadi bila murid dapat faham apa yang saya terangkan ini, maknanya objektif murid tercapailah. Murid akan faham apa itu litar selari, apa itu litar bersiri, apa komponen dia, apa simbol dia. Okey, jadi murid bila murid faham, maknanya objektif cikgu tercapailah pada hari ini. Okey, nanti cikgu akan bagi latihan tentang apa yang kita pelajari dan murid macam biasalah jawab latihan dan tanpa dalam buku. Okey. Kebanyakan saya memang suka bagi gambar-gambar yang menarik, yang berwarna. Jadi murid bersemangat kan nak buat kan. Jadi kalau ada printer boleh print. Okay, kalau tak boleh nak print, awak lukislah. Okey. Saya tak kisah. Saya terima saja apa jawapan murid. Yang penting dia logik lah. Sebab kalau litar ni, litar elektrik ni senang nak lukis. Okey, tapi kalau awak lukis, awak lukislah dengan kemas dan cantik lah. Okey, kalau litar dalam bentuk komponen, wayar dia mesti bentuk kotak. Dia tak ada macam gini. Dia mesti, saya terangkan balik, mesti bentuk dia dalam keadaan yang kotak macam ni. Dia tak boleh bentuk dia macam gini. Okey, contoh saya lukis. Okey, dia tak boleh bentuk dia begini. Mentol. Dia bentuk bulat, tak boleh. Okey, itu adalah menggunakan gambar. Okey, dia biasa kalau litar ni dia bentuk dia mestilah dalam bentuk kotak. Bentuk segi empat. Segi empat lah. Okey, mentol. Okey, kemudian ke bawah masih bentuk kotak. Okey, kemudian sel kering, pendek dan panjang. Okey, kemudian swiss di sini. Dia mesti bentuk kotak. Dia tidak boleh bentuk bulat ataupun bentuk berbengkok-bengkok dia punya wayar. Dia mesti bentuk wayar dia mesti tegak. Okey. Okey, jadi saya harap murid faham apa yang saya terangkan pada hari ini. Okey, nanti saya akan beri tugasan dan murid akan jawab. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi naik cuti sekolah nanti. Kita akan bercuti seminggu. Jadi kita jumpa lagi akan minggu yang satu lagi. Dan cikgu ucapkan selamat bercuti kepada semua murid. Okey, jangan lupa tugasan cikgu kalau tak siap waktu cuti ni boleh siapkan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.